Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nurdiana binti Ibn Jabar. Nama saya Naziratul Akmal binti Abdul Hamid dan nombor kad matrik saya ialah C19A0375. Di sini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian saya iaitu analisis kerelevanan karya agung pada masa kini mengikut ciri-ciri karya agung. Dalam bahagian pengenalan, menurut Nur Hashimah Jalaluddin 2019, karya agung merupakan karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah serta nilai budaya dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan bersama bangsa sepanjang sejarahnya. Menurut Muhammad Rashid Mat Idris, sebuah karya kesusastraan akan diangkat sebagai karya agung berdasarkan ciri-ciri yang ada pada karya tersebut. Ciri-ciri karya agung Melayu diteliti berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti pemikiran dalam karya agung, estetika dan kepengarangan dalam karya agung, nilai budaya dan pandangan hidup, nilai ilmu, serta nilai seni bahasa dalam karya agung. Karya agung Melayu digunakan ialah cerita jenaka iaitu cerita Pak Kadok, Lebay Malang dan juga Pak Belalang. Karya agung mencerminkan pemikiran dan pandangan hidup bangsa Melayu dalam bentuk tamadun persuratan. Oleh itu, karya agung Melayu sangat relevan pada masa kini dan masa akan datang kerana ia dapat membentuk pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Melayu yang bertamadun. Pemikiran dalam karya agung merupakan aspek yang paling penting dalam ciri-ciri karya agung. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2017, pemikiran merujuk kepada perihal berfikir dengan menggunakan daya imajinasi sehingga mampu menghasilkan pendekatan luar biasa dan berkesan. Pemikiran dalam karya agung merujuk kepada gambaran pemikiran pengarang yang disampaikan secara terus terang, tersirat dan halus melalui kiasan, peribahasa dan bidalam melalui lambang-lambang tertentu seperti mitos dan peristiwa yang mempunyai makna yang tersirat yang memerlukan tafsiran untuk merungkai makna sebenar. Okey, uh, gambaran pemikiran dalam karya agung seperti cerita jenaka Pak Kadok, Lebay Malang dan Pak Belalang yang merupakan peristiwa yang mengandungi makna yang tersirat. Sebagai contoh, pemikiran dalam cerita jenaka Pak Kadok yang menggambarkan watak raja yang bijak dalam menilik ayam serta pandai membuat tipu hilah terhadap Pak Kadok. Oleh itu, karya agung sangat relevan kepada kehidupan kini yang mana ia mengandungi pemikiran dan akal budi yang tinggi. Seterusnya ciri karya agung yang kedua iaitu estetika dan kepengarangan dalam karya agung. Menurut Muhammad Rashid Mat Idris, kepengarangan ialah keterampilan kecerdikan dan kearifan seseorang pengarang itu dalam berkarya. Keagungan karya-karya Melayu terselah melalui kebijaksanaan pengarangnya yang menyampaikan cerita. Gambaran karya tradisional merupakan milik bersama anggota masyarakat adalah melalui istilah atau ungkapan seperti al-kisah, atau maka tersebutlah. Estetika keperangan memperlihatkan keupayaan penguasaan bahasa yang luar biasa seperti petikan satu di bawah. Al-Kisah maka adalah sebuah desa. Istilah Al-Kisah yang dapat dilihat dalam cerita Lebay Malang merupakan gaya bahasa yang indah, ringkas, padat dan bersahaja serta berirama dalam memulakan sesebuah cerita. Ciri yang seterusnya ialah nilai budaya dan pandangan hidup dalam karya agung. Budaya dan pandangan hidup orang Melayu dapat dilihat melalui karya agung Melayu. Karya agung turut menggambarkan peribadi masyarakat Melayu sebagai masyarakat yang berpegang teguh pada adat dan pengamalan cara hidup yang baik. Sebagai contoh, cerita jenaka Pak Belalang menerapkan nilai budaya dan adat pada masa dahulu, seperti petikan dua di bawah. Tatkala itu, Ahlun Nujum belalang ada di rumahnya sedang merojak sirih hendak dimakannya. Maka biduanda pun naik. Katanya, "Hai Ahlun Nujum, titah memanggil bersama-sama saya menghadap dengan segeranya." Maka kata Ahlun Nujum belalang, "Apa kabarnya raja memanggil aku ini?" Jawab biduanda, "Ada kapal masuk membawa anak itik baharu menetas, minta kenalkan jantan betinanya." Daripada petikan tersebut, memakan sirih merupakan adat dan budaya masyarakat terdahulu. Selain itu, dalam petikan tersebut ada menyatakan nilai menghormati yang dapat dilihat pada watak Pak Belalang sentiasa bersikap sopan santun dan menghormati raja.
Ciri karya agung yang seterusnya ialah nilai ilmu dalam karya agung. Sastra tradisional Melayu banyak mengandungi gambaran tentang budaya ilmu masyarakat Melayu. Ilmu berdasarkan pengalaman dan pemerhatian lebih penting daripada ilmu abstrak. Oleh yang demikian, karya agung cerita jenaka Pak Kadok, Lebay Malang dan Pak Belalang memiliki nilai ilmu. Nilai ilmu daripada ketiga-tiga cerita jenaka ini digambarkan melalui istilah pandai dan ilmu pengalaman daripada petua orang-orang tua yang sangat dihormati serta dijadikan rujukan ilmu. Sebagai contoh, nilai ilmu dalam cerita jenaka Lebay Malang dapat dilihat dalam petikan 3 di bawah, iaitu wah, apatah lagi, sesal Pak Lebay pun tiadalah berguna lagi. Lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua. Kalau secupak takkan segantang, rezeki sudah sebanyak itu. Cerita jenaka Lebay Malang yang menjelaskan tentang nilai ilmu. Nilai ilmu yang digarapkan dalam petikan tersebut ialah ilmu yang berdasarkan pengalaman dan pemerhatian dari kehidupan. Hal ini ditonjolkan pada watak Pak Lebay yang menerima nasib malang dan lalu teringat akan pepatah orang tua-tua terdahulu. Ilmu daripada pengalaman hidup ini mengajar seseorang itu untuk menerima segala dugaan dan nasib yang menimpa diri. Ciri karya agung seterusnya ialah seni bahasa dalam karya agung. Gaya bahasa bermaksud kepelbagaian bahasa yang digunakan oleh pengarang dan penggunaan ragam yang tertentu untuk menarik pembaca dan menyampaikan fikiran serta perasaan secara lisan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pantun, gurindam, seloka dan peribahasa. Sebagai contoh, dalam puisi Pak Kadok, seperti petikan 4 di bawah. Aduhai malang Pak Kadok, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Petikan 4 merupakan seloka yang terdapat dalam karya agung cerita jenaka Pak Kadok yang memperlihatkan keindahan bahasa puisi dalam menyampaikan makna cerita. Gaya bahasa yang menarik dan kreatif dapat menarik minat pembaca. Ujaran awak pulang ke buluran merupakan kiasan tersirat yang menggunakan gaya bahasa yang disampaikan secara langsung dan mudah dipahami. Seterusnya bahagian penutup. Kesimpulannya, karya agung dapat diangkat melalui ciri-cirinya yang khusus seperti pemikiran dalam karya agung, estetika dan kepengarangan dalam karya agung, nilai budaya dan pandangan hidup dalam karya agung, nilai ilmu dan seni bahasa dalam karya agung. Pengarang karya agung juga memiliki ilmu yang tinggi dan bijaksana dalam mengarang karya agung seperti cerita jenaka dalam menjadi hiburan serta teladan kepada masyarakat. Karya agung seperti cerita jenaka Pak Kadok, Lebay Malang dan Pak Belalang dikatakan masih relevan sehingga kini kerana di dalamnya penuh dengan makna tersurat dan tersirat. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.